Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel aku, Heroan Abu Bakar guys. Thank you kerana menonton video aku yang terbaru ni. Guys, sebelum korang teruskan menonton, aku harap korang boleh support channel aku dengan menekan butang subscribe dan tekan juga butang loceng guys. Okay, kepada yang sudah subscribe, terima kasih guys banyak-banyak kerana support channel aku sampai ke hari ini. Okay guys, hari ini aku nak memberi sedikit panduan kepada kawan-kawan kita di luar sana yang masih lagi gagal untuk register iAccount KWSP. Okey, kenapa perlu register iAccount KWSP ni? Untuk membuat pengeluaran iLestari guys. So sekarang ni ada banyak isu di luar sana yang mana mereka cuba pergi ke kios tapi kios offline ataupun tutup terus, dan mereka juga cuba untuk hubungi hotline KWSP. Ada dua nombor sebenarnya tapi dua-dua pun tak berfungsi. Maksudnya gagal untuk hubungi khidmat pelanggan. Okey, dan ada juga yang macam-macam cara ada orang cuba buat di luar sana. Dan antara satu option yang ada sekarang ni, salah satu option yang tinggal hanyalah dengan menghantar email kepada KWSP. Itu sahaja cara yang ada buat masa sekarang ni guys, untuk korang apply ataupun mohon iAccount. Tapi untuk menghantar email ke KWSP, ada banyak dokumen yang korang kena sediakan. Ada banyak maklumat yang korang kena dapatkan. Okay, tapi jangan risau guys, hari ni aku akan bantu korang. Yang first kali, aku akan sediakan template email untuk korang. So kepada siapa-siapa yang berminat untuk dapatkan template email ni, nanti korang tinggalkan di ruangan komen korang punya email address. InsyaAllah aku akan forwardkan template email ni kepada semua orang yang tinggalkan email di ruangan komen untuk aku bantu mereka. So korang tak perlu lagi type macam mana nak bagi tahu dengan KWSP apa benda yang korang nak pohon dan sebagainya guys. Okay, nanti aku akan cuba untuk emailkan ke semua yang tinggalkan email address di ruangan komen guys. So template email tu kalau korang tak nak tinggalkan email address pun tak apa, aku akan letak juga selepas ini ataupun di tepi ni pun korang boleh tengok. Tapi mungkin agak kecil dekat sini. Okay guys, so email dah siap. So sekarang ni apa yang korang kena buat, ada 5 dokumen korang kena lampirkan di dalam email yang korang akan hantar ke KWSP. Okay, sebelum tu guys, email address untuk hantar ke KWSP aku akan letakkan di bawah ni untuk rujukan korang. So itu adalah email address yang korang perlu gunakan untuk hantar dokumen-dokumen ke KWSP untuk mohon pendaftaran bagi iAccount KWSP guys. Dekat template email aku juga ada tertera email address yang perlu dihantar. Okay, so sekarang ni yang pertama sekali korang kena download form daripada KWSP website. KWSP website. So aku akan letakkan link di bawah ni dan juga di bahagian penerangan nanti, di mana korang boleh download form untuk korang register iAccount KWSP. Okay, form yang korang download ni bukan hanya untuk pendaftaran baru sahaja, tapi korang boleh gunakan juga untuk kemaskini nombor telefon bagi TAC. So form ni ada dua fungsi. Satu guys, untuk korang buat pendaftaran baru. Maksudnya kepada yang masih lagi belum pernah register iAccount, korang tik pada pendaftaran baru. Tapi kalau korang terlupa kata laluan, terlupa username dan juga nombor telefon tak update ataupun belum pernah register, so korang kena update dulu nombor telefon tu guys. Maksudnya klik tik pada butang update nombor telefon, nanti kemaskini nombor telefon di borang yang korang dah download tu. So ada dua benda dekat situ guys. So yang pertama tadi adalah form. So nak dapatkan form tu di mana? Di link yang aku tunjukkan sebentar tadi. So korang kena download form ni. Okay, form ni korang tak boleh tulis tangan. Ingat guys, tak boleh tulis tangan. So macam mana nak tulis dekat form ni? Korang boleh gunakan PDF sebenarnya. Bila korang buka form ni dalam format PDF, dekat PDF tu korang boleh klik pada satu ikon untuk writing, untuk tulis. So korang klik kat situ, nanti korang movekan cursor dekat ruangan mana korang nak type, korang klik kat situ, nanti korang terus type je. Dia boleh tulis guys sebenarnya untuk PDF. So tak menjadi kerisauan. Kalau korang masih lagi tak pasti macam mana nak type atas form ni, korang boleh Google guys. Ada banyak tutorial di Google yang akan membantu korang macam mana cara untuk mengisi borang PDF.
Maksudnya tak perlu tulis tangan, tak perlu print pun sebenarnya. Korang just type saja dekat atas borang tu dekat PDF guys. So yang pertama tadi, borang yang korang kena lampirkan di email adalah borang permohonan iAccount untuk ahli. Alright guys, borang yang telah korang selesai isi tadi, korang kena simpan borang ni. Dan nama untuk simpan borang ni perlu dah ikut format yang telah ditetapkan oleh KWSP, iaitu iAccount daftar underscore borang underscore nama korang guys. Ok, ingat iAccount daftar underscore borang underscore nama korang. So aku akan letakkan di bahagian bawah ni macam mana nak rename nama file tu guys. Maksudnya nanti bila korang dah isi semua lengkap dan korang save dalam format yang telah diberi oleh KWSP guys. Ok guys, dokumen yang kedua adalah salinan MyCard depan dan belakang guys. Salinan MyCard depan dan belakang. Ok, bila korang ambil gambar IC korang depan dan belakang ni, korang jangan lupa untuk cross di bahagian atas dan tulis di situ hanya untuk kegunaan KWSP, sebab kita nak mengelakkan daripada berlakunya penyalahgunaan dokumen guys. So ingat crosskan di bahagian atas, kemudian letak hanya untuk kegunaan KWSP guys. So ingat tu guys, hanya untuk kegunaan KWSP. Okay, nanti korang mesti tanya kalau ambil gambar macam mana nak letak tulisan dekat atas, betul tak? Ada banyak aplikasi dalam handphone yang korang boleh gunakan untuk korang letak tulisan dekat atas gambar guys. So nanti korang boleh explore yang itulah. Ok, lepas korang dah ambil gambar dan cross dan letak hanya untuk kegunaan KWSP tu, korang kena rename nama file untuk yang MyCard ni kepada iAccount daftar underscore MyCard underscore nama korang. Ok, aku akan letak kat bahagian bawah ni macam mana cara ataupun nama yang perlu diletak untuk file yang korang dah ambil ni sebelum korang email kepada KWSP guys. Ok, itu dokumen yang kedua guys, MyCard depan dan belakang, salinan MyCard. Ok guys, dokumen yang ketiga adalah korang kena ambil gambar swafoto guys, selfie bersama dengan IC korang. Maksudnya korang pegang IC tu, letak dekat depan korang, make sure muka korang nampak, letak dekat depan korang, lepas tu korang ambil gambar guys. So swafoto ataupun selfie bersama dengan IC korang guys. Lepas korang dah ambil gambar ni, korang make sure renamekan file tu kepada iAccount daftar underscore swafoto underscore nama korang guys. So aku akan letakkan dekat bawah ni macam mana, apa nama yang perlu digunakan untuk rename file untuk gambar swafoto korang dengan IC korang guys. Okay, itu dokumen yang ketiga guys. Ok, yang keempat guys, yang keempat adalah bukti pemilikan nombor telefon. Ok, ni agak susah sikit guys, sebab ramai yang feedback juga sebelum ni. Kalau korang guna postpaid tak menjadi masalah, sebab korang boleh gunakan bil bulanan yang korang dapat tu. Tapi just make sure nanti korang letak juga palang dekat atas tu hanya untuk kegunaan KWSP. Ok, yang menjadi masalah sedikit sekarang ni adalah jika nombor telefon tu adalah nombor telefon prepaid. Ok, aku pernah buat tutorial sebelum ni. Jika kalau katalah nombor prepaid korang tu adalah hotlink, korang sebenarnya boleh dapatkan statement juga. Korang boleh rujuk pada aku punya video sebelum ni guys. Tapi kalau telco lain, aku showkan untuk korang hubungi korang punya telco, khidmat pelanggan, cuba dapatkan bantuan daripada mereka. Kemungkinan besar mereka boleh bantu dengan memberi email menyatakan yang nombor telefon tersebut adalah kepunyaan korang, ataupun ada cara lain yang boleh dibantu oleh pihak telco guys. InsyaAllah aku rasa diorang boleh membantu. So untuk bahagian ni, kalau korang guna prepaid, korang boleh cuba call telco punya khidmat pelanggan untuk dapatkan bantuan. Kecuali kalau hotlink, aku ada buat tutorial sebelum ni, korang boleh refer pada tutorial aku buat sebelum ni untuk prepaid punya hotlink, macam mana cara untuk dapatkan statement guys. Ok, nanti lepas korang dah dapatkan statement ni ataupun bil ataupun apa-apa bukti pemilikan, jangan lupa crosskan dekat bahagian atas, tulis di situ hanya untuk kegunaan KWSP. Kemudian namakan file tersebut kepada iAccount daftar underscore telefon underscore
nama korang guys. So boleh refer pada bawah ni macam mana ataupun apa nama yang perlu diletakkan untuk file yang korang akan save nanti guys. Okey, itu dokumen yang keempat guys. Okey, dokumen yang terakhir yang korang perlu lampirkan di dalam email yang akan dihantar kepada KWSP adalah salinan buku bank jika korang masih lagi gunakan buku bank, ataupun penyata bank, akaun simpanan ataupun akaun semasa. Okey, kebiasaan dia yang ini korang perlu rujuk pada korang punya bank lah. Sebab sekarang ni yang terbaik pada aku adalah dengan telefon khidmat pelanggan bank masing-masing, dapatkan bantuan daripada mereka cara bagaimana untuk dapatkan penyata ataupun statement ni guys. Ataupun korang boleh juga pergi ke internet banking korang. Ada setengah bank, especially if let's say korang punya account tu adalah akaun semasa, korang boleh dapatkan statement daripada internet banking juga. Kalau akaun simpanan mungkin agak susah di situ guys. So korang perlu dapatkan bantuan daripada khidmat pelanggan bank masing-masing. Call hotline number bank masing-masing untuk dapatkan bantuan bagaimana cara untuk dapatkan statement penyata bank untuk simpanan ataupun semasa ni. Tapi kemungkinan besar korang boleh perolehi daripada internet banking guys, ataupun dengan hadir ke branch yang berhampiran dengan rumah korang. Tapi apa-apa pun untuk bahagian ni aku showkan untuk korang refer pada korang punya banker masing-masing. Contoh dia kalau CIMB, call pada CIMB. If let's say Maybank, korang boleh call Maybank untuk dapatkan bantuan guys. Okay guys, selepas korang dapatkan statement ni, jangan lupa letak cross di bahagian atas, kemudian letak di situ hanya untuk kegunaan KWSP guys. Dan file untuk korang save ni perlulah atas nama I account daftar underscore bank underscore nama korang guys. So aku akan letak dekat bahagian bawah ni macam mana ataupun apa nama yang perlu digunakan untuk simpan file ni guys. Ok, itu dah 5 dokumen yang korang kena sediakan yang perlu dilampirkan beserta dengan email yang akan dihantar ke KWSP guys. So ingat guys, kelima-lima file ni dia punya berat tidak boleh melebihi 2 GB, 2 GB, tak boleh melebihi daripada 2 GB guys. So korang kena make sure size untuk semua file ni adalah kurang daripada 2 GB guys. Ok guys, minta maaf, file yang korang kena lampirkan di email tadi adalah tidak boleh melebihi 2 MB, 2 MB, bukan 2 GB ya, minta maaf guys, 2 MB. Ok guys, aku harap video aku pada kali ni membantu korang dalam proses untuk register iAccount KWSP guys. Minta maaf sangat-sangat kerana banyak proses yang sepatutnya boleh dilalui dengan lebih cepat, seperti sebagai contoh dengan pergi ke kios, tapi tidak boleh dibuat pada masa sekarang ni kerana kebanyakan kios tidak beroperasi ataupun offline. Tapi feedback yang aku terima, masih lagi ada beberapa kios yang masih beroperasi. So kalau siapa-siapa yang berhampiran dengan kios yang masih beroperasi tu, rezeki korang guys. Dan talian KWSP juga amat sibuk dan sukar untuk ditembus. Aku rasa mungkin chances untuk korang tembus talian KWSP adalah 1 daripada 1000 chances. So korang minta maaf sangat-sangat. Aku rasa cara yang terbaik sekarang ni yang ada adalah dengan email kepada KWSP, sertakan ke semua dokumen yang diminta. Ada 5 dokumen yang perlu dilampirkan termasuk dengan form. So make sure korang namakan dokumen tu dengan nama yang betul, dan juga subjek untuk email juga perlu betul seperti yang diminta oleh KWSP guys. InsyaAllah apabila form dan dokumen-dokumen diterima, proses akan mengambil masa dalam 5 ke 10 hari. Yang aku dengar lah, InsyaAllah proses akan dibuat dalam masa 5 hingga ke 10 hari. Dan selepas itu korang akan terima SMS daripada KWSP untuk temporary user ID dan password. So nanti korang kena pergi ke KWSP punya website, tekan pada first time login, dan kemudian follow proses seterusnya. Selepas itu nanti korang akan dapat TAC juga ke nombor yang telah diregister. So nanti korang perlu follow proses-proses seterusnya untuk lengkapkan proses registration dekat dalam iAccount tu guys. Okay, aku harap video ni membantu korang guys. Jangan lupa tekan pada butang subscribe kepada yang belum subscribe,
like and share juga kalau korang rasa video ni bermanfaat kepada korang dan kawan-kawan di luar sana guys. Okay guys, insyaAllah kita akan berjumpa lagi selepas ini, mungkin video-video yang akan datang. Stay safe guys, stay at home, stay healthy. Okay, Assalamualaikum.